Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat dan berbahagia. Saudara Mak Nasir, Puan Asmah Omar, begitu juga Saudara Yamon, Saudara Zizi Muhammad, Azizi Muhammad, Haji Osman, Haji Osman, Saudara Azrul Jalil, apa khabar saudara? Saudara Syah Ibrahim, Saudara Zamari LC. Terima kasih menemani sampai malam ya. Begitu juga Puan Hajah Comel. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, salam dari Kemayan. Saudara Ramzul, waalaikumsalam. Saudara Fadil Amin, Tuan Haji Azhar belum mana, apa khabar Tuan Haji? Saudara Jaka Karim dari Taiping, Saudara Mazlan Khalid. Itu juga Saudara Ahmad Map, Saudara Muhammad Raimi, Muhammad Siddiq. Salam untuk semua teman-teman. Saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Saudara Kamarul Azhari. Itu juga Saudara Zainuddin Ismail daripada Jelebu, Negeri Sembilan. Saudara Yusuf Awang, apa khabar di Tanah Merah, Kelantan. Saudara Azhari Tok Kaya, Puan Syarifah Hafifah, Saudara Muhammad Hamzah, Yaya Armin, Saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Saudara Amy Furniture, Yang Kam Fazmit dari Singapura, daripada Woodland, saudara. Saudara Rani Osman, Saudara Nur Azman dari Pokok Sena, Kedah. Begitu juga Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, Salam Madani katanya. Saudara Rusmini dari Pontian, Johor. Apa khabar Pak Chu? Salam rasa sayang dari Langkap katanya. Terima kasih Pak Chu. Saudara Fadil Amin dari Subang Jaya, Saudara Richard Bakri, Saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan. Puan Haslinda, Puan Hasnah, waalaikumsalam. Saudara Ilyas Muhammad. Begitu juga Saudara Ismail Muhammad, waalaikumsalam. Terima kasih. Sebut Abu Seman Hashim. Abu Seman Hashim, Saudara Syah Ibrahim, Saudara Abdul Hamid, 59 dari Kuantan, Pahang. Itu juga dengan Saudara Mat Kelana. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat semua ya saudara. Hajah Comel-Comel, Saudara Muhammad Paridun Tukiman. Begitu juga Puan Nurfisah Idris, salam pencerahan, Hafiz Azhara. Saudara Khayyum Amri, Saudara Puan Ruji Din dan pasangannya, Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, Perak. Saudara Bakat Ahmad, apa khabar saudara? Itu juga Saudara Azwan Din, apa khabar? Saudara Rosli Shah, Junaid Hamzah, Syailah Ahmad, apa khabar? Moga anda sihat dari Putrajaya. Puan Syaliah Ahmad dari Putrajaya, saudara. Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabarku? Raja Bakat Ahmad, salam pencerahan. Saudara Syami tenang katanya. Saudara Rashidi Yusof, Saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, Pahang. Saudara Muhammad Johari, Saudara Hamzah Husin. Itu juga Saudara Azwandin Cik Kiah, apa khabar Puan? Azmi Omar daripada Mindef, Hamzah Husin. Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak? Rosli Misyah. Saudara Abdul Rahman, salam perpaduan dari Temasek, Negeri Singapura, saudara. Jauh, Saudara Abdul Rahman, terima kasih hadir. Begitu juga Puan Aminah, Kak Minah. Saudara Ismail nak invite live dengan saya tak minta maaf, tak dapat saudara. Saya tak tahu. Saudara Puan Nur Maria, begitu juga Adi Warna, Saudara Cik Rosli. Saya seorang PTM, pakar saraf daripada Parit Bunta. Saudara AHF, Saudara Zainul dari Parit Bunta, pakar saraf katanya. Saudara Jamaliah Sabian, macam-macam jenayah sekarang katanya dalam FB hari ini. Tak tahulah saudara. Saudara Muhammad Asridir dari Kuantan, Saudara Kasim Maddin dari Bukit Sentosa, Rawang. Itu Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Saudara Kamarudin Aziz dari Ipoh, Perak. Saudara Yana Hams dari Somban, Negeri Sembilan. Saudara Nuraini Adnan, Cik Rosli, Puan Azizah Arazaina, Chef Haji Salih. Begitu juga Yuan Kasim dan Saudara Abonem serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf ya. Puan Rashidah Ahmad dari Kota Singapura. Baik saudara, hari ini tanggal 5 Julai saudara, hari Rabu, dan merupakan hari yang ke-1203. Artinya sudah 1203 hari virus itu masih lagi berada dalam angkasa kita ni saudara. Sebab itu saya minta anda berhati-hati, jaga kebersihan, jaga kesihatan, jaga keluarga kita saudara. Kalau anda bertemu dengan teman-teman, kalau ada ramai-ramai orang, pastikan melakukan penjarakan sosial. Tak ada laporan lain daripada Kementerian Kesihatan. Jadi kita terus masuk dalam segmen e-commerce untuk teman-teman yang nak berniaga.
Kalau anda mempunyai produk, mahu saya wawarkan produk anda, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar terus memasarkan bakul setangi bakulnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Anda yang tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Juga sambil kita melabun, saudara, sambil kita melabun, kita berbicara, bolehlah kita makan kudap-kudapan, iaitu Popia Sira Lady Maria. Rangup, pedas dan manis, boleh hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Harganya pun harga ramah. Dan untuk teman-teman yang nak meniaga tapi kadang-kadang terfikir nak meniaga apa gamaknya, tak ada, Puan Ros Chun sedang menanti teman-teman untuk menghubungi beliau sebab Puan Ros Chun sedang mencari agen untuk memasarkan produk dari syarikat Amirus Super Carrier-nya. Puan Ros Chun boleh dihubungi di talian 012-257-5917. Sebab beliau memasarkan makanan sihat berasaskan oat carrier, saudara. Dalamannya tu ini ada kurma, ada madu, ada delima, ada apricot, ada ubi bit, ada chia seed, vitamin C dan kolagen untuk mengenyangkan perut dan juga sebagai penggalak tenaga ataupun energy booster, mengurangkan masalah sembelit, seimbangkan tahap kolesterol dan mengimbangkan nutrisi dalam badan. Jadi Puan Ros sedang menanti anda. Anda boleh dihubungi di talian 012-257-5917. Hubungi Puan Ros Chun, saudara. Itu saja segmen e-commerce. Kita masuk tentang naluri kehidupan, saudara. Ini bagi saya eloklah kita hayati bersama. Kerana menurut Anas bin Abdul Malik, dia berkata, beliau mendengar baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Duhai anak Adam, jika kamu mengharap dan berdoa kepada Allah, dia pasti akan menghapuskan dosamu yang telah lalu. Duhai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit sekalipun, dan engkau meminta ampun kepadanya, nescaya Allah akan mengampuninya. Seandainya engkau datang kepadanya dengan membawa segala kesalahan sepenuh bumi pun, kemudian engkau menemuinya dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah pasti akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuhnya." Ini hadis riwayat Tirmizi, saudara. Jadi sebenarnya, saudara, Allah itu Maha Pengampun, Maha Mendengar atas permintaan hamba-hambanya, saudara. Dan sebagai hamba, kita sewajarnya sentiasa berharap dan berdoa agar diampunkan segala dosa-dosa, sama ada dosa yang kecil maupun dosa besar, yang sama ada kita sedar ataupun tidak sedar kita lakukan. Kerana, saudara, Allah akan mengampunkan setiap dosa hambanya, melainkan dosa syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, itu tak ada pengampunan lah, saudara. Jadi jangan kita berputus asa dari rahmat dan keampunan Allah, saudara. Kerana berdasarkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata bahawa di antara dosa besar yang terbesar adalah perbuatan syirik pada Allah. Merasa aman daripada murka Allah dan merasa putus asa dan putus harapan daripada ampunan Allah. Jadi, saudara, jangan kita menduakan Allah, jangan kita menyesal, jangan kita meletakkan segala kesalahan daripada Allah. Kita sentiasa menerima segala qada dan qadarnya, saudara. Apa khabar Saudara Nasir, Saudara Pong, begitu juga Saudara Azli, Saudara Wahab, Saudara Hamzah Hussein, Saudara Muhammad Zaki. Tok Selampit, apa khabar? Saudara, Saudara Mar Hakim, Saudara Taram Shah Saleh. Terima kasih dah sampai dah. Kiriman kopi, saudara, dah sampai ke rumah saya. Terima kasih Saudara Taram Shah yang begitu murni jiwanya menghantar kepada saya, saudara. Manis, sedap, lagi malam-malam sambil buat pencerahan. Bolehlah menghilangkan dahaga. Terima kasih Daun Keladi, Saudara Taram Shah daripada Muar, saudara, menghantarkan kiriman kopi 434 Mona Lisa, saudara. Baik, saudara, kita santuni motor kata kiriman sahabat saya Tan Sri Osu Sukam. Katanya, ketika zaman keterbukaan hari ini, rasa malu merupakan pakaian terindah yang membaluti tubuhmu, duhai para muslimah, kerana disitulah letaknya sifat bidadari syurga. Pandai juga Datuk Suri dan Tan Sri Osu Sukam ni.
dan berbicara, memberi kata-kata hikmat, mutiara kata kepada kaum wanita. Ini mutiara kata ini ditujukan kepada kaum wanita. Katanya, ketika zaman keterbukaan hari ini, rasa malu merupakan pakaian terindah membaluti tubuhmu, duhai para muslimah. Kerana disitulah letaknya sifat bidadari syurga. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman mutiara kata yang bagi saya cukup bernilai. Petang tadi saya sempat meneliti dan menerima kiriman terbaru daripada Pak Nazil. Saya mendoakan agar Pak Nazil sihat walafiat untuk terus berkarya supaya kita dapat berkongsi buah fikirannya, karyanya dalam segmen pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, gulai pelata, sayur kelisa, lemak cencaru, goreng bawal. Apabila kita berbudi bahasa, amarah seteru dapat dikawal. Jadi kalau kita budi bahasa, tak apalah orang nak kata kita pun, kita senyum saudara, maka amarah orang yang seteru pada kita dapatlah dikawal saudara. Tambah Pak Nazir lagi, tingginya alai berdaun lebat, di dahan gurah bertenggik kanga. Jangan lalai untuk bertaubat. Allah pemurah sentiasa mendengar. Seperti mana yang saya bicarakan tadi, saudara. Allah sentiasa mendengar dan sentiasa pemurah sifatnya untuk mengampunkan segala dosa-dosa kita, saudara. Menurut kata Pak Nazir, kanga itulah sejenis burung helang besar. Kanga, jadi kita rasa pekan kanga tu asalnya nak mengambil sempena nama daripada burung helang yang besar, saudara. Terima kasih Pak Nazil. Moga Pak Nazil terus sehat walafiat dan berkarya untuk perkongsian kita bersama. Baik, saudara. Kepada pimpinan negara, saya tetap tidak lupa untuk mengingatkan agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Saudara Abdul Rahim, Saudara Mak Hashim. Begitu juga Saudara Hamid Mahat, Saudara Ana Zack, Puan Cik Nolia Din, Dayang Persiap, FB Live, terima kasih, Mus Ahmad, Mat Spana Jaya. Nampak gambarnya macam-macam lah saudara. Gambar bendera ada. Saudara Hasnah Makno, apa khabar puan? Moga puan sihat walafiat. Begitu juga Saudara Marzuki Saad. Baik saudara. Selain daripada itu, saya harus mengingatkan anda yang menyunting semula live saya ini. Tak ada masalah bagi saya saudara. Anda sunting, pernah anda masukkan dalam mana-mana channel dalam media sosial, saya tidak melarangnya. Tetapi, sebagaimana selalu saya katakan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Ya saudara, ingat, ini pencerahan politik dan memberi sedikit informasi agar warga kita sentiasa berinformasi sifatnya. Bila saya memberi pandangan ataupun pencerahan, saya harap kita berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Jikalau anda mahu menyantuni apa persoalan yang saya lontarkan, boleh. Asalkan gunakanlah bahasa yang baik, ataupun anda nak jadikan halaman muka buku saya ini sebagai ruang untuk pencerahan bersama, boleh. Tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang ada adab dan sopannya. Jangan mencarut, jangan maki hamun, jangan sama sekali mendoakan kebinasaan pada orang lain. Jangan, saya tak izinkan, saudara. Ruangan kita ini adalah ruangan untuk warga cinta damai yang harmonis sifatnya, saudara. Ingat saudara ya, pesanan saya. Baik, saudara. Berita pertama yang harus saya nyatakan sekarang ini, saudara, dunia telah pun mencatatkan hari yang paling panas yang pernah direkodkan di seluruh dunia pada hari Isnin yang lalu, saudara. Pada 3 Julai, seluruh dunia merekodkan hari paling panas, saudara. Menurut data daripada Pusat Ramalan Alam Sekitar Kebangsaan Amerika Syarikat, purata suhu global mencecah 17.01 darjah Celsius. Ya, negara barat sana saudara, yang berhampiran dengan kutub utara, kutub selatan, memanglah kalau 17 Celsius tu panaslah sangat saudara. Malahan ia merepasi rekod pada Ogos tahun 2016, iaitu pada 16.92 darjah Celsius. Cuma pada hari Selasa yang lepas, pada 3 hari lepas, dia naik kepada 17. Di China, saudara, gelombang haba berterusan dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Negara China negeri sejuk. Bila dia sejuk, naik 35 memanglah panas. Afrika Utara pula menyaksikan suhu hampir 50 darjah Celsius. Manakala Antartika pada musim sejuknya mencatatkan suhu tinggi yang tidak normal. Di mana Amerika Selatan telah menderita di bawah kubah haba yang sengit
dalam beberapa minggu ke belakang ini. Jadi menurut pengkalan penyelidikan Vernadsky Ukraine di Kepulauan Argentina, itu di benua putih baru-baru ini memecahkan rekod suhu Julai dengan 8.7 darjah Celsius. Dan ini mungkin menyebabkan berlakunya kecairan, saudara. Dan para saintis berkata perubahan iklim yang digabungkan dengan corak El Nino muncul menjadi faktor utama kenaikan suhu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran kepada dunia untuk bersiap sedia menghadapi kesan El Nino, susulan fenomena cuaca yang mencetuskan suhu global lebih tinggi dan akan berterusan sepanjang tahun ini, saudara. Ini Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan jadi negara kita tak kecuali, saudara. El Nino ialah corak iklim yang berlaku secara semula jadi yang biasanya dikaitkan dengan peningkatan haba di seluruh dunia, saudara. Dan Pertubuhan Meteorologi Sedunia mengisytiharkan El Nino sedang berlaku dan berkata terdapat 90% peluangnya ia akan berterusan pada separuh tahun kedua 2023 ini. Permulaan El Nino akan meningkatkan kemungkinan memecahkan rekod suhu dan mencetuskan haba yang lebih melampau di banyak bahagian dunia dan di lautan. Saudara, sebab itu Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat menyatakan yang masuki WMO mengumumkan pada 8 Jun El Nino sudah tiba. Ia menyatakan bahawa kesan pemanasan El Nino pada suhu global biasanya dirasai paling kuat dalam tempoh setahun bermula daripada tahun 2024. Mengerti, saudara? Kita akan berterusan lah, saudara. Sebab itu ada waktunya kita berdoalah pada Allah SWT agar musibah ini tidak terus kena pada negara kita. Ya, Saudara Syam Haji Nawawi, salam pencerahan. Saudara Tabat, Saudara Nia Idris, Saudara Ramli bin Rasul, Saudara Mat Semana, UMNO berjuang demi rakyat Malaysia. Itulah perjuangan UMNO. Benar, saudara. Moga ada sinar untuk rakyat dan negara kita. Saudara. Baik. Dalam waktu yang sama, Kementerian Kewangan mengumumkan bahawa harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel kekal. Walaupun dunia mengalami kenaikan harga minyak, tapi Kementerian Kewangan mengumumkan bermula esok hingga 12 Julai, harga tetap kekal. Sehinggalah 12 Julai, saudara. Iaitu pada harga RON 97 kekal RM3.37 seliter, RON 95 RM2.05 seliter dan diesel pada harga RM2.15 seliter. Dan bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga minyak di pasaran global, kerajaan akan mengekalkan harga runcit tersebut. Itu dinyatakan oleh Kementerian Kewangan hari ini, saudara. Baik, saudara, bagaimana tentang apa yang berlaku, apa yang kecoh di lapangan terbang KLIA? Sebab hari ini telah pun dibincangkan persoalan apa yang berlaku. Kabinet hari ini memesyuarat, banyak secara panjang lebar para menteri membincangkan. Kerana itu dakwaan rasuah di KLIA, maka Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Bahagian Pencegahan Rasuah Malaysia sudah pun memulakan siasatan. Kena katanya ada dakwaan berlakunya kegiatan rasuah di pintu masuk negara, iaitu di KLIA, saudara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Katanya perkara tersebut disahkan oleh Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menerusi pertemuan singkat pada hari ini antara Menteri Dalam Negeri dan Tan Sri Azam Baki. Jadi menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, komitmen dan tahap perkhidmatan yang baik dilaksanakan sebahagian besar anggota dan pegawai Jabatan Imigresen. Tapi dalam masa sama, jemaah menteri tidak menafikan penglibatan pegawai yang terbabit dalam rasuah seperti insiden yang didakwa. Jadi katanya kami beri kerjasama penuh dengan SPRM meneruskan siasatan sehinggalah selesai untuk disahkan sama ada berlaku ataupun tidak. Itu kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution, saudara. Dan katanya barisan kabinet turut mengarahkan agar peranan sebuah syarikat yang dilantik bagi menguruskan pengembara yang dikenakan notis penolakan masuk diteliti semula. Jelasnya syarikat yang dilantik sejak tahun 2015 itu bertanggungjawab dalam menguruskan proses pengantaran pulang pengembara yang dikenakan NTL. Not to land, itu tidak boleh berada di negara ini. Misalnya urusan tiket kapal terbang untuk balik. Mungkin apabila diminta untuk membayar kos tiket, ia seolah-olah dianggap immigration minta duit. Jadi jemaah menteri tadi, saudara, meminta agar Menteri Pengangkutan melihat aspek tersebut.
adakah ia amalan biasa atau bagaimana? Saudara, Kementerian Dalam Negeri akan menyerahkan nama seorang pegawai Jabatan Pendaftaran Negara juga, saudara, yang dipercayai terlibat meminta sejumlah wang yang besar untuk kelulusan permohonan warga negara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, beliau memaklumkan nama pegawai Jabatan Pendaftaran Negara yang meminta sokongan itu akan diserahkan kepada SPRM. Bersedialah anda untuk disiasat. Sekarang ini katanya ada aduan yang spesifik meminta wang daripada orang yang memohon warga negara yang apabila diketahui telah diluluskan, maka diminta sejumlah wang dan itu merupakan perbuatan yang salah. Jadi bila ada aduan spesifik katanya dengan nama dan sebagainya, maka beliau menyerahkan supaya kita bersikap berlaku adil. Biarlah proses mengambil tempatnya. Biar SPRM menyiasat. Kita tak boleh buat spekulasi bahawa ini satu aduan. Adakah seorang itu buat itu dan ini? Tak bolehlah kita menyatakan hukuman. Biarlah SPRM. Jadi katanya saya cuma sebut bahawa ini adalah ada aduan. Bahawa adalah aduan spesifik yang sampai kepada saya dan segera saya adukan kepada SPRM. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri. Dan pegawai yang terlibat tu bersedialah untuk anda menghadapi hukumannya. Tangan yang bercincang, maka bahulah yang memikul. Saudara Arsyad Saudara Arsyad Arifin Arsha. Saudara Arsyad Arifin Arsha. Saudara kalau boleh janganlah sambung, itu susah saya nak baca. Waalaikumsalam. Selamat meneruskan pencerahan. Terima kasih. Saudara Osman Ahmad Husin, Saudara Cik Mat Mohaini dari Taiping Perak, Tuan Haji Ismail, Waalaikumsalam. Saudara Juari Ibrahim. Begitu juga Saudara Otai, Saudara Ismail Jais, Saudara Ron Chiu, saudara. Yang mana saya sempat, saya baca sikitlah saudara. Yang tak sempat jangan marah. Apa khabar Saudara Azwan? Bahar Azwan, kalau boleh besok datanglah ke Pejak UMNO. Saya nak jumpa sebab esok ada meeting saya rasa. Kalau saya datang dalam pukul 11 bagus kita minum kopi. Saudara Bahar Azwan. Saya nampak ada ni. Baik saudara. Nampak gayanya hari ini jelaslah. Sudah apabila Suruhanjaya, Pengurusan Jaya, Pilihan Raya telah pun mengumumkan bahawa SPR, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya, menetapkan pilihan raya negeri di 6 negeri akan diadakan serentak pada 12 Ogos ini sebagai hari pengundian. Manakala 29 Julai adalah hari penakman calon. Pilihan raya negeri di 6 negeri membaikkan Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan. Sementara itu, bagi pengundian awal ialah pada 8 Ogos. Demikian dinyatakan oleh pengurusi SPR, Tan Sri Abdul Ghani Saleh dalam satu sidang medianya. Artinya secara 29 Julai, maka bermulalah penakman calon. Maka bergemuruhlah negara kita ini dengan pelbagai kempen. Itu keadaan saudara. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundi yang berusia 21 tahun hingga 39 tahun saudara adalah merupakan kumpulan umur tertinggi yang layak mengundi dalam pilihan raya negeri kali ini saudara. Berdasarkan daftar pemilih Suruhanjaya Pilihan Raya, terdapat 4,333,102 orang pengundi golongan muda. Daripada jumlah keseluruhan daftar pemilih adalah 9,773,571. Ramai saudara, 4 juta pengundi muda saudara. Ia diikuti oleh pengundi warga emas. Pengundi warga emas ialah 1,702,242 orang. Dan golongan yang berusia 40 hingga 49 tahun adalah 1,695,876. Ini faktanya saudara. Artinya ada 4,333,102 orang pengundi muda yang akan daripada 9,773,571 pengundi saudara. Jumlah pengundi berusia 18 hingga 20 tahun pula adalah 661,905. Daripada 18 hingga 20 tahun saudara adalah 661,905 orang. Selangor mencatatkan bilangan keseluruhan pengundi tertinggi iaitu sejumlah 3,747,057 orang pengundi yang ada di Selangor yang akan membuat keputusan pada 12 Ogos nanti saudara. Dan ini diikuti di Kedah. Kedah sejumlah pengundi adalah 1,585,085 orang.
Kelantan ada 1,411,912 orang. Pulau Pinang 1,234,198 orang. Terengganu ada 930,894 orang. Dan Negeri Sembilan 864,425 orang. Itu jumlah pengundi, saudara. Jadi bilangan pengundi berusia 18 hingga 20 tahun tertinggi adalah di Selangor dengan 274,194 orang. Maksudnya yang 18 hingga 20 tahun saja. Selangor turut merekodkan pengundi warga emas tertinggi. Bilangannya adalah 625,000 orang. Sementara itu 50.17% atau 4,935,937 daripada jumlah keseluruhan daftar pemilih merupakan pengundi wanita. Waduh, ramainya saudara. Wanita paling ramai, 50.17%. Dan selebihnya itu 49.83% ataupun 4,837,634 adalah pengundi lelaki. Apa nak buat saudara? Nampak gayanya wanita sudah mula menguasai musim pilihan raya kali ini. Bagi pengundian awal, seramai 3,719,495 pengundi biasa di Selangor disusuli, ini pengundian awal, saudara. Disusul Kedah 1,569,624, Kelantan 1,400,570 orang, Pulau Pinang 1,222,710 orang, Terengganu 923,857 orang dan Negeri Sembilan 838,200. Jadi Negeri Sembilan merekodkan bilangan pengundi tentera dan pasangan terbanyak iaitu 19,740 orang. Selangor turut mencatatkan bilangan tertinggi pengundi awal daripada pasukan polis dan pasangannya itu sejumlah 47,728 orang dan 1,005 pengundi luar, 1,005 orang pengundi daripada luar negara, saudara. Itu kedudukan pengundi-pengundi dan ambil maklumlah, saudara. Katanya jaringan pengundi wanita ini perlulah dicari wanita untuk menyantuni wanita, saudara. Apa khabar saudara Syirek Syarani? Waalaikumsalam dari Muazzam Shah Pahang. Puan Salim Ahmad, waalaikumsalam. Saudara Husin Husin. Kita juga saudara Roslan, Puan Normah, saudara Muhammad Jojo. Kalau semua pemimpin UMNO macam Pak Cik ni memang saya sokong. Tapi itulah sedih dengan kepimpinan sekarang. Ini sebenarnya saya tak tahulah saudara. Saya bukannya pemimpin, saya hanya memberi pencerahan. Saya dipahamkan dan sekarang ini kenyataan resmi daripada dalam pilihan raya kali ini, parti MCA tidak akan menurunkan mana-mana calonnya untuk bertanding dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Saudara, mengertinya pilihan raya kali ini tidak akan menyaksikan calon daripada MCA. Jadi UMNO Barisan Nasional tak perlu pening-pening kepala kerana MCA tidak akan bertanding sebarang calon. Tidak akan meletakkan sebarang calon ni di kesemua 6 negeri. Demikian menurut Persekutuan Agongnya itu Datuk Chong Sin Wun. Dalam satu kenyataan dia kata tempoh perkataannya MCA sebaliknya akan menumpukan kepada persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-16 nanti. Demikian diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tinggi MCA hari ini. Itu kata Persekutuan Agongnya, saudara. Bagaimanapun katanya MCA tetap berpegang bahawa MCA berpegang teguh kepada falsafah penubuhan parti kami, iaitu mana-mana keputusan yang diambil, parti haruslah selari dengan prinsip perlembagaan persekutuan yang menjamin kesederhanaan, kebebasan dan demokrasi, di samping menjaga hak dan kepentingan rakyat sebagai agenda utama kami, kata Datuk Wong Sin Wun daripada parti MCA. MCA tak letak calon. Dan terbaru, MIC juga tidak akan meletakkan calonnya. Selepas MCA, kini MIC turut mengumumkan tidak akan bertanding pada pilihan raya negeri. Dia sebenarnya satu orang calon sahaja di Negeri Sembilan yang menang. Tapi nampak agaknya bila keputusan itu diambil, maka kursi tersebut akan diambil ditandingi oleh calon UMNO lah, nampak agaknya, saudara. Saudara, MIC turut mengumumkan tidak akan bertanding pada pilihan raya PRN di 6 negeri bulan depan. Menurut Siswa Agung MIC RT Raja Sikaran, katanya keputusan itu dibuat pada mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pusat yang berlangsung pada 30 Jun lalu. Cuma dia dah buat mesyuarat pada 30 bulan dulu, saudara. Dah dekat seminggu dah. Kenapa hari ini pula baru diumumkan? Jadi katanya keputusan parti MIC untuk tidak bertanding pada PRN akan datang
dibuat semata-mata untuk melindungi kepentingan parti MIC. Pada masa ini, MIC akan memberi lebih perhatian kepada proses untuk membina struktur parti yang lebih mantap bagi menghadapi pilihan raya umum ke-16 nanti, katanya. Bagaimanapun, Parti Kaum India itu berjanji akan melaksanakan peranannya sebagai warga komponen Barisan Nasional, dan keputusan parti telah pun dimaklumkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengerusi Kerajaan Perpaduan. Jadi saudara, rasanya UMNO mudahlah buat keputusan kali ini. Jadi semua calon-calon kali ini ditanding oleh UMNO. Tak adalah daripada parti MIC atau parti MCA, saudara. Cuma saudara, dalam keadaan ni saya melihatlah saudara. Ini sekarang ni musim bila pembubaran 6 Dewan Negeri itu dibuatkan sejak minggu lalu, saya melihat saudara, pentas politik yang diaktifkan mula membicarakan persoalan dan kedudukan parti-parti politik yang bakal bertanding di gelanggang pilihan raya. Saya lihat banyak peramal ataupun nujum politik sudah pun membuat pelbagai telahan. Ada yang kata parti itu menang besar, kata ada parti ini boleh menang. Cuma ada pula katanya parti ini bakal terciduk dan kalah teruk, malahan hingga ke tahap bungkus. Saya merasakan kalangan peramal ini mereka cuba mengukuhkan hujahnya dengan alasan dapatan daripada tinjauan atau survey yang dilakukan. Kononnya memihaklah, kalau dia tu menyokong parti A, maka dia kata survey membuat bahawa mengatakan ramai menyokong A. Kalau B pula, kalau peramal itu datang daripada parti B, dia akan mengatakan ramai menyokong parti B. Ya saudara, persoalan saya saudara, survey apa yang dilakukan? Apakah ia menyeluruh? Ini perlu kita lihat. Sebab itu bila mereka melontarkan survey mengatakan bahawa negeri itu begini, negeri ini begitu. Saya melihat, kadang-kadang saya ketawa saudara. Contohnya saya ambil macam di negeri Selangor saudara. Di negeri Selangor lebih 3 juta pengundi. Apakah mereka telah melakukan survey pada 3 juta pengundi? Kalau hanya sekadar dapatan melalui 1,000 orang ataupun 2,000 orang, konon-kononnya artinya itulah keputusan. Saya rasa ini satu ramalan yang tidak tepat. Kerana pengundi kita tak tahu, 3 juta. Takkanlah 1,000, 2,000 orang itu mewakili 3 atau 4 juta pengundi saja. Kalau sekadar 2-3 ribu orang, itu pandangan bagi saya, pandangan yang agak-agak saya kata jangan sembang lah. Sebab saya lihat kadang-kadang apa yang mereka lakukan begitu mengelirukan pemikiran. Warga pengundi dikelirukan. Kononnya parti itu menang ataupun menimbulkan amarah. Untuk apa? Kenapa perlu kita sebagai seorang peramal? Kalau saya memberi ramalan ataupun unjuran pemikiran saya berdasarkan pada fakta. Saya ambil contoh macam di Selangor. Di Selangor begitu ramai 3 juta lebih pengundi, saudara. Dan selama lebih daripada 14-15 tahun UMNO Barisan Nasional cuba menggapai kuasa di Selangor. Tidak berjaya. Bagaimana mereka boleh membuat kenyataan bahawa Perikatan Nasional boleh menang di Selangor? Saya geleng kepala. Kerana saya melihat dulu masa pilihan raya lepas, ini berdasarkan pada fakta-fakta pilihan raya yang dulu, iaitu pilihan raya yang ke-14. Bukan pilihan raya Parlimen baru ni saudara. Sebab ini mewakili Dewan Negeri. Dalam pilihan raya dulu, keputusan berdasarkan kepada pertandingan 3 atau 4 ataupun 5 penjuru. Dan waktu itu UMNO Barisan Nasional satu sudut. Kemudian Parti Keadilan satu sudut. Dan Pakatan Harapan satu sudut saudara. 3 corner fight. Berdasarkan 3 corner fight itulah Parti Keadilan mengukuhkan kedudukannya. Dan kali ini saudara, apabila UMNO, pengundi-pengundi UMNO Barisan Nasional bersatu dengan Parti Keadilan itu di bawah Pakatan Harapan, tentulah mereka akan menjadi lebih kukuh dan menentang Perikatan Nasional. Perikatan Nasional datang dari mana pengundinya? Jadi macam mana mereka membuat andaian jadi nujum yang bagi saya nanti terciduk nanti saya. Jadi sebab itu saya kata, apakah mereka jujur dalam memberi pandangan kepada para pengundi? Saudara Yaz 68, kita akan tengok peratus China dan India akan turun mengundi. Berapa ramai? Saudara Yaz, saya setuju. Di Selangor, di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, warga pengundi Cina memang tak berubah saudara.
Tidak mungkin. Saya rasa tidak mungkin lah nak dapat daripada Perikatan Nasional. Jadi mereka merasakan mereka dalam keadaan comfort. Tapi selalu saya katakan saudara, dalam keputusan, pengundian, apa yang diharapkan oleh para pengundi, warga pengundi keturunan Cina. Mereka cuma minta 3 perkara saja saudara. Pertama sekali, mereka boleh cari makan. Itu bidang perniagaan. Mesti diperkasakan. Kalau pimpinan negeri atau pimpinan negara dapat memperlihatkan ada usaha untuk memperkasakan ekonomi, artinya ada ruang untuk cari makan, tetap mereka akan sokong saudara. Tapi kalau waktu pentadbiran yang dahulu, jangan lupa saudara, negara pernah ditadbir oleh Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin waktu pilihan raya yang ke 14 dulu, menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Dan warga keturunan Cina sudah merasa hampa saudara. Kerana mereka dilihat seolah tak boleh cari makan. Urutan begitu juga adanya PKP dan sebagainya. Apakah mereka yakin dengan kepimpinan mereka itu untuk mengambil alih daripada kepimpinan yang ada hari ini? Itu satu saudara. Berdasar kepada itu, saya yakin pengundi-pengundi keturunan Cina, mereka akan memilih parti yang mana yang boleh menjamin mereka boleh cari makan. Itu saja. Yang kedua, isu tentang sekolah. Anak-anak mereka dijamin untuk mendapat pendidikan. Tak adalah isu sekolah vernacular lah, isu itu, isu ini. Mereka tak berminat. Warga keturunan Cina memang mereka meletakkan kepentingan agar anak-anak mereka, generasi mereka boleh mendapat pendidikan. 2. Dan yang ketiga adalah jaminan keselamatan. Saudara Portland, pengundi PA tak ragu-ragu akan mengundi calon daripada UMNO. Nampak gaya begitulah saudara. Dan bagi saya lah saudara, 3 inilah yang akan menjadi pola-pola pemikiran pengundi keturunan warga Cina yang begitu ramai. Terutama di Pulau Pinang, di Selangor dan Negeri Sembilan. Termasuk juga sebahagiannya di Sungai Petani, di Alustar, di Kedah saudara. Jadi kalau itu keadaannya, apakah mampu digapai oleh calon-calon yang mewakili Parti Perikatan Nasional atau Parti PAS? Yes, saya bercakap ini sebab itu saya kata bila kita nak membuat analisa ataupun kita nak membuat unjuran nujum lah, kenujuman kita bahawa andaian-andaian itu ini, jangan kita terus merasa dengan perasaan. Sebab itu bila kita membuat satu-satu andaian hanya kerana perasaan, akhirnya kita dilihat seolah-olah seperti orang yang tidak rasional. Saya bercakap terus terang saudara. Sebab saya base daripada apa pendapatan saya. Sudah Tony Kedah, dia kata Kedah, Terengganu akan ada penambahan kerusi pada pembangkang. Nak ambil makan masa yang... Terpulanglah saudara Tony. Saya tidak mau campur lebih soal itu, tapi saya melihat. Saya bagi contoh saudara. Sebab itu Selangor daripada dengan saya secara peribadi, saudara, survey yang diunjurkan mengatakan ada penambahan kursi untuk parti pembangkang. Saya rasa itu ke laut lah ramalan mereka. Boleh tengok nanti saudara. Sebab daripada Sabak Bernam, bawa lah sampai ke Sepang saudara. Saya juga di samping itu saya buat bukan survey, tinjauan saya. Menghubungi kawan-kawan, rakan-rakan, masyarakat peniaga, semua aspek. Memanglah saya seorang-seorang diri agak mustahil lah untuk mencapai kesemuanya. Tetapi kita harus melihat kepuasan hati pengundi terhadap kerajaan pimpinan hari ini saudara. Dan mereka melihat percaturan politik yang ada pada hari ini membimbangkan mereka. Bagaimana kalau berterusan begini? Sebab mereka dah faham. Hari ini saya rasa para pengundi tak mudahlah untuk digamit keyakinan untuk memihak pada mereka. Walaupun melalui pentas-pentas politik memang kita tahu ramai. Tapi sekarang ni sejak akhir-akhir ni dah mula berkurangan saudara. Saya lihat ada dalam media sosial, ada, saya tak nak sebut nama lah saudara. Ada pimpinan daripada UMNO yang masuk PAS, kita berkempen. Katanya yang akan datang 10,000, tapi kira-kira kerusi lebih ramai daripada orangnya. Itu sudah mula berlaku di 2-3 tempat. Jadi apakah ini menggambarkan tanda-tandanya? Saya Tony, saya tak maulah nak menggunakan perkataan sakau. Saya tak mau. Tapi rakyat sudah dapat melihat era cara mereka memimpin. Sama ada Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, dengan gerombolan daripada Perikatan Nasional, dalam PAS dan sebagainya, ataupun daripada Pakatan Harapan. Jadi mereka akan memilih. Saudara Mak Lai Fat, dia kata tahniah atas pelantikan Anwar jadi PM. Saya bukan orang Anwar Ibrahim, saya orang UMNO. Saudara, jadi kalau saudara kata tahniah pada saya, untuk apa?
Cuma kita merasakan bahawa hari ini negara dipimpin oleh Datuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu saja. Dan saya lihat macam itu macam di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan. Kalau melihat daripada keputusan pilihan dulu, saya nampak agak mustahil untuk Perikatan Nasional boleh mendapat Wak Ima satu kerusi pun, saudara. Contohnya macam di Pulau Pinang, itu ada menang lah 2-3 kerusi pada Perikatan Nasional. Dengan PAS dan sebagainya. Tetapi kali ini apabila Perikatan Keadilan bergabung dengan UMNO, jumlah undi itu yang ada di belakang UMNO, di belakang Keadilan itu mengatasi undi yang ada pada PAS. Kalau dulu sebab 3 penyuru, maka undi itu berpecah. Itu keadaannya. Saudara Din Osman bukan bersekongkol. UMNO bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Saya hairan apabila orang menuduh UMNO DAP, UMNO DAP. Jadi lontaran kata-kata ini saya pun hairan. Kenapa kita masih lagi belum boleh sedar. Realiti politiknya sekarang hari ini UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan tidak dinafikan adanya amanah, adanya keadilan dan adanya DAP. Bukan antara UMNO bersama dengan DAP. Ini kena jelas, saudara. Jadi bila saya kata UMNO DAP, saya rasa ini jajan politik yang bagi saya kadang-kadang akhirnya orang ketawakan anda. Akhirnya kalau anda jadikan itu sebagai ucapan, kalau itu anda jadikan sebagai acuan politiknya, saya tidak nampak ada kejayaan boleh mempengaruhi orang. Malah orang kata apa ni? Kemudian keluarlah perkataan apa punya banganglah dia punya fikiran. UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dalam Pakatan Harapan ada 3 parti, iaitu Parti Keadilan, Parti DAP dan Parti Amanah. Kenapa tiba-tiba dicabut satu saja, 2 ni diketepikan? Macam mana dulu bila kita cakap, dulu ungkapan Datuk Seri Zahid Hamidin, no Anwar, no DAP, no PBM. Tapi yang dilontarkan no Anwar saja, no DAP. Macam mana dengan PBM? Ini cara mereka membolak-balikkan kenyataan, saudara. Saudara, dia kata gerakan lebih bahaya daripada DAP. Bagi saya kita dah jelaskan ni. Tak payahlah kita nak mengatakan parti itu, parti ini. Tak payah, saudara. Tapi kita melihat unjuran pemikiran mereka bagaimana. Saudara, saya minta supaya, saya yakin kali ini warga kita lebih matang. Warga pengundi lebih matang, saudara. Sebab macam itu juga di Terengganu, saudara. Waktu di Terengganu, pilihan yang dulu, PAS cuma menang, majoritinya 7 kursi saja. Sebab UMNO dapat 10 kursi. Dan kali ini, dengan adanya gelombang biru 2.0 yang saya lihat di Kemaman Sabtu lepas, ini bukan kaleng-kaleng saya, bukan cerita saya sendiri turun, saya melihat dan saya mendengar warga di Cukai. Cukai itu adalah pusatnya di mana pengaruh daripada Parti PAS begitu kuat dulu. Tapi hari ini mereka menzahirkan kekecewaan. Isunya apabila kerajaan yang dipimpin oleh Parti PAS dalam negeri, masalah nelayan tidak diselesaikan, warga setinggan di kawasan itu tak selesai. Benda begitu yang menimbulkan keresahan, kekecewaan warga pemilih. Jadi sebab itu mereka akan mengalihkan pengundiannya kepada parti yang ada di parti kerajaan. Mereka mengharapkan bahawa pimpinan parti di pusat biarlah sama dengan negeri. Dan saya dah katakan, kalau sesuatu berlaku di Kemaman, dia akan menjadi diaspora ataupun urutan di kawasan-kawasan yang lain. Seandainya Kemaman memilih atau merubah daripada kepimpinan untuk memihak pada Pakatan Harapan UMNO Barisan Nasional, maka ia akan berlaku di tempat kawasan lain juga. Itu keadaannya. Jadi saya berdasarkan fakta. Bukan saya boleh kata ikut, jadi saya kata begini, tak boleh. Sebab saya harus memberi pencerahan dan saya haraplah teman-teman yang bermain dibuat bos, saya tengah live bos, nanti I call you balik. Saya pun nak bercakap pasal Terengganu, saya akan call you balik, saya. Minta maaf bos. Itu keadaannya, teman telefon tengah live, mungkin dia tak sedar lagi. Dia dari Terengganu, saya. Itu kawan dia telefon Terengganu tu. Itu keadaannya, saudara. Dan saya bukan hanya sekadar bercakap, kata sembang kari. Tidak. Saya menyatakan apa dapatan. 1, 2, 3. Tetapi yang selalu saya katakan, macam di Terengganu, fakta yang paling penting sekali. Pimpinan harus meletakkan calon-calon yang mahu diterima oleh rakyat. Kesediaan rakyat untuk merubah sudah ada.
Saudara, masa mana pula saya punya dapatan ke laut, saudara? Saudara Hazar, mana masanya saya kata ke laut? Saudara, itu gambaran. Saya bagi tahu saudara, pilihan raya umum yang lalu, bagaimana warga pemilih, warga pengundi sudah terpesong. Sebab mereka berjaya menggambarkan seolah-olah Perikatan Nasional itu macam muafakat nasional. Dan mungkin bila ramai rakyat pun ramai marah lah kerana waktu itu sepatutnya ini UMNO bersama dengan PAS untuk mewujudkan muafakat nasional. Jadi kesan daripada itu, pilihan raya kecil menang semua, pilihan raya negeri dan sebagainya. Tetapi bila diputuskan hubungan, mungkin ada yang kecewa. Itu keadaan saudara. Tapi kali ini saudara, cakap terus terang saudara, saya Syahrizwan, dia kata harga barang naik bagus, kita kata Lokman Adam. Saya tak dapat nak digest benda begitu. Bagi saya ada kontra lah. Saya bukan ahli ekonomi. Saya terus terang, kalau benda yang saya tak tahu, saya tak boleh komen, saudara. So, itu keadaannya, saudara. So, jadi saya okey lah, tapi cuma satu, saudara. Minda Presiden PAS, dia kata baral. Kenapa? Kenapa guna bahasa yang begitu? Anda boleh marah. Kenapa anda nak marah? Saya memberi pencerahan. Saudara. Tak apalah, sekarang kita lihatlah sama ada sejauh mana apa yang saya katakan itu untuk realiti atau tidak. Jadi jangan marah, saudara. Tujuan saya beri pencerahan supaya setiap mereka yang nak jadi ahli nujum politik, supaya dapat memberi pencerahan pada warga. Jangan dipesongkan pemikiran warga yang akhirnya besok bila mereka mengundi nanti, saudara, mereka kata mereka marah pula. Saudara Kamal Lukman satu hal lagi. Kenapa dia tuduh UMNO parti korup? Saudara, bila saudara tuduh parti korup, saudara, bersepah sekarang ni orang tengah SPRM sedang pun membuat menyelak satu demi satu. Berapa ramai pemimpin-pemimpin sebelah sana yang akan menjadi kluster mahkamah. Apakah saudara lupa, saudara Lukman, apa yang kita dedahkan? Apa yang didedahkan oleh Datuk Ahmad Said tempoh hari? Kisu tanah. Itu keadaan, saudara. Jangan kita dalam denial syndrome. Saudara Irfan, dia kata orang Kemaman dah tak nak Mak Said. Itu terpulang, saya tak tahu. Tapi yang saya lontarkan bahawa warga pengundi mahukan di Terengganu khususnya, mereka mahu calon. Mereka mahu melihat calon. Dan sebab itu saya katakan, pimpinan harus melihat siapakah calon yang sesuai. Dan kali ini bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Saudara, itu saudaranya bagi saya lah. Saya memberi pandangan, bagi pencerahan secara jelas, saudara. Bukan saya niat untuk, cuma saya bagi tahu, saya kata bila usai saja pembubaran Dewan Negeri, maka ramailah para survey. Jadi saya mengharapkan kalau anda buat survey itu, jujurlah pada survey anda. Jujurlah, jangan berdasarkan kalau pengundinya 3 juta, anda cuma jumpa 1,000 atau 2,000 orang, apakah itu dapatan sepenuhnya? Apakah itu yang dijamin kesahihannya? Jadi bagi saya tak payah nak sebut parti mana-mana. Kita sama-sama lontarkan. Bagi anda nak sokong mana pun tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Anda sokong PAS ke, anda sokong Perikatan Nasional ke, sebab ini negara demokrasi, saudara. Anda sokong Gerakan ke, anda sokong Pakatan Harapan ke, atau anda sokong UMNO, terpulang. Ruangan saya bebas, saudara. Asalkan saya tidak mengizinkan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang tidak bijak, bahasa-bahasa yang bagi saya kurang beradab. Sebab kita warga cinta damai. Saya kumat komen, cerita Jana Wibawa, itu memang ada. Rakyat kali ini akan membuat pemilihan. Tak perlu nak kita, biarlah saya rasa, biarlah mahkamah menentukan sejauh mana adanya elemen jenayah itu. Dan sebab itu saya kata, orang tuduh UMNO bagai nak rak, sedangkan mereka lupa macam mana cerita Jana Wibawa. Jumlah pula tu bukan sedikit. Itu keadaannya. Saudara, ini bagi saya lah, teman-teman nak jadi walaun ke nak jadi apa terpulang lah. Tapi saya kadang-kadang saya nak mengingatkan anda. So Syahrizwan dia kata kira rasuah Zaid. Tang mana rasuahnya? Tang mana rasuahnya Presiden UMNO? Sila buktikan. Anda bukan orang undang-undang. Dan perkara masih lagi dibicarakan di mahkamah. Isunya bukan kisah rasuah, saudara. Isu berhubung dengan Yayasan Akabudi. Yayasan yang dia digunakan duit dia sendiri. Bukan duit mak bapak kita. Bukan daripada kerajaan. Yayasan Akabudi duit daripada poket dia sendiri. Yang dilihat
Konon-kononnya katanya ada masalah dari segi pentadbiran. Biarlah mahkamah tentukan. Tak payah, saudara. Abang Wi dia kata LCS, LDS sedang disiasat. Dan jangan lupa, saudara, ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Jadi, dia punya pengurusi PAC untuk menyiasat. Biar. Saudara Syahrizan, soal Januari baru berapa, 9 ketua bila, 6 ketua bila. Tak, bagi saya soal itu bukan isunya, saudara. Jangan saudara marah, saudara Syahrizan. Saya nampak saudara seolah marah sangat. Saudara, jadi saya haraplah kita biarlah berhemah dalam kita menuturkan persoalan ini. Saya tak mahu macam apa yang berlaku semalam. Contohnya, dalam debat 4 orang, saudara. Dan masing-masing tidak nampak kematangan. Orang ni kata begini, orang kata begini. Cuba dikatakan satu persatu. Saya dah minda pada siapa, dia kata tak sempat nak baca, saudara. Dan bagi saya merasakan bahawa saya tidak mahulah mengatakan parti itu jahat dan sebagainya. Bagi saya adalah pemimpin mereka. Jadi jangan tuduh UMNO parti korup, saudara. Saya tak boleh terima. Apa rasa perasaan anda kalau saya katakan parti PBM korup? Apa perasaan anda kalau saya katakan parti PAS korup? Menyalahgunakan kuasa. Sedangkan yang dituduh, yang menghadapi tuduhan, yang menimbulkan persepsi adalah pimpinan mereka. Takkan saya nak tuduh PAS parti yang tak boleh berguna? Tidak, pimpinannya. Jadi biar betul, saudara. Jadi saudara Kumar Kamil dia kata moderator semalam tak netral. Itu menimbulkan persepsi lah. Akhirnya apa jadi? Tak mencapai matlamatnya untuk mendapat pengetahuan supaya warga dapat penjelasan, saudara. Ini keadaannya. Macam mana hari ini, saudara? Saya cakap terus terang, saya tengok gambar dalam media sosial. Saya cakap terus terang, saya jangan saudara marah. Banyak orang minta saya supaya saya mengulas bagaimana pertemuan antara Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir. Saya dah minta Dr. Mahathir kalau boleh. Tak mahu tak apalah, pulanglah. Kalau boleh. Saya katakan sudah sampai masanya untuk dia berehat, berundur dalam usia-usia senja begini supaya dia tidak terus dikecam oleh warga. Tapi masih lagi nak terlibat, terpulang. Kita hanya boleh memberi pandangan. Saudara, mereka tak semestinya apa yang kita bagi pandangan itu mesti diikuti. Kita mestilah bersikap, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan saya melihat, apabila Tan Sri Muhyiddin hadir ke rumah Dr. Mahathir, saya kata, ambon mak sampai begitu sekali ke? Hanya untuk menggapai keyakinan, nak menyelamatkan ni, untuk dapat sokongan dan sebagainya. Saya kata ini satu kesilapan besar lagi Tan Sri Muhyiddin. Sebab kedua mereka ni dulu asalnya bersatu menumbangkan kerajaan Barisan Nasional. Itu fakta. Yang ini tak boleh dinafikan, saudara. Kemudian dua-dua berjaya menubuhkan kerajaan yang dipanggilkan Kerajaan Pakatan Harapan untuk pilihan raya yang ke-14 dulu. Kemudian akhirnya saling khianat mengkhianati. Apa kata Dr. Mahathir? Saya tidak akan lupa apabila Tan Sri Muhyiddin tikam saya dari belakang. Bisa sakit sampai sekarang terasa. Jadi saya kata, apakah sudah dimaafkan? Apakah mulia budi Dr. Mahathir untuk memaafkan Sri Muhyiddin? Kalau begitu berlaku, kenapa dia tak boleh maafkan Sri Anwar Ibrahim? Ini persoalan saya timbulkan. Dr. Mahathir kalau dengan Muhyiddin boleh, yang khianat, yang menumbangkan dia. Saya, waktu itu Anwar Ibrahim tak menumbangkan. Langkah Sheraton, itu Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Azmin dan kumpulannya. Dan Tan Sri Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Tentulah Dr. Mahathir akan merasa lebih pedih. Cuma saya kata, dah bercantum balik. Kalau dia boleh maafkan Muhyiddin, kenapa tak boleh maafkan Anwar? Persoalan, saudara. Yang kedua, saya kata, kenapa Tan Sri Muhyiddin jumpa dengan Dr. Mahathir? Kerana dalam pilihan raya lepas, tak ada satu kursi pun parti politik yang dipimpin Dr. Mahathir yang mendapat undi yang membolehkan dia tidak hilang wang pertaruhan. Semua kursi dia hilang wang pertaruhan. Termasuklah Dr. Mahathir sendiri sudah hilang wang pertaruhan bila dia bertanding di Parlimen Langkawi. Jadi saya kata, bagi saya, orang nampak, setengah orang kata, gerunlah keadaan ni. Apa nak gerunkan? Akhirnya kalau rakyat sekarang ni dah dapat melihat bagaimana kepimpinan Dr. Mahathir sepanjang 22 tahun, kemudian naik pula 22 bulan. Orang dapat melihat perbezaan 22 tahun dengan 22 bulan. 22 bulan, dan saya merasakan sekarang, waktu dia perintah mentadbir negara ni, 22 bulan, adanya parti DAP bersama dengan Dr. Mahathir. Yang dia lantik Lim Guan Eng daripada DAP sebagai Menteri Kewangan. Tapi waktu yang sama sekarang ni, mereka serang DAP yang ada dalam Pakatan Harapan.
Saya kata, apa benda ni? Apa politik yang nak main ni? Kenapa fikiran rakyat dilencong-lencongkan? Saudara Osman. Jadi itu keadaannya. Saya tak mau tuduh lah, nak kata putar alam. Tidaklah. Bagi saya, satu tindakan yang kurang bijak lah. Tapi pula. Itu saya katakan, inilah keadaannya. Tempangnya unjuran ataupun acuan politik yang cuba dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk mendapat sokongan melalui bersama-sama dengan Dr. Mahathir. Saya rasa it's too late. Sekarang ni untuk rakyat, warga, pengundi sudah tidak lagi bersama dengan Dr. Mahathir. Buktinya semua calon-calon yang diturunkan Dr. Mahathir yang berada dalam parti Dr. Mahathir waktu itu hilang wang pertaruhan. Saudara Harun, siapakah mereka yang di sebelah sana? Bagi saya tak perlu kita nak sebut nama saudara. Dia kata tanya saya, adakah mereka semua bersih? Bagi saya, ini bila kita berkuasa saudara, di hadapan kita tu kadang-kadang banyak pancarobanya. Bila kamu ada kuasa, maka wang bertimbun-timbun di depan kamu. Ini membuatkan kalau kamu kurang iman, kamu akan sakau. Saudara Abdullah Halim, saudara Pak Din, saudara Khalid, FDM, saudara Mat Saad, saudara. Puan Salmiah Ahmad, Tun Maidin, bagi saya lah, saya melihat sesuatu yang agak saya bersimpati lah. Sebab hari-hari terakhir Dr. Mahathir dia melakukan silapan demi kesilapan. Apakah dia mengakhirkan usianya yang satu ketika beliau dilihat sebagai pemimpin yang hebat selama 22 tahun. Saudara, tiba akhir-akhirnya 22 bulan pun boleh ditumbangkan, adanya langkah Sheraton dan rakyat melihat. Guna ada pilihan raya, maka dia hilang wang pertaruhan, satu benda yang cukup memalukan. Sepatutnya dia dah bersara dah. Tak payah lagi nak dipikirkan. Tak ada keperluan pun. Konon nak menyelamatkan Melayu. 22 tahun, kenapa tak diselamatkan? Selama 22 tahun. Kemudian dapat pula perintah 22 bulan. Kenapa tak dilakukan untuk menyelamatkan Melayu kalau anda merasakan Melayu sudah rosak? Begitu juga saya melihat. Tapi bila percantuman Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir. Dulu mereka merasakan bila Dr. Mahathir bersama dengan Tan Sri Muhyiddin bersatu, menyatu dalam hasrat untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional, berjaya waktu itu. Okeylah, kita terima. Kita terima dekat saudara. Tetapi sekarang ini tak boleh. Kerana orang yang memimpin, yang berada di anjung kuasa sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan orang UMNO, saya bukan orang keadilan saudara. Tapi kena lihat, 28 tahun dia berjuang untuk berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Takkanlah dengan sekarang ini dah ada kuasa belum begitu, tiba-tiba nak serah begitu saja pada orang. Saudara, silap orang saudara. Dan yang membuatkan saya rasa lebih tidak faham bagaimana acuan pengulas-pengulas politik ni boleh mengatakan kalau pilihan raya 6 negeri ini merosot undi dan sebagainya, Anwar Ibrahim akan mengundurkan diri, Anwar Ibrahim akan dijatuhkan. Tang mana nak dijatuhkan? 148 kursi parlimen yang menyokong beliau. Saya rasa kalau diadakan undi kepercayaan, bertambah lagi. Berapa kali dia katakan, warga Sarawak tidak akan dapat melupakan budi jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan warga Sarawak menjadi jawatan paling besar, itu timbalan Perdana Menteri. Yang tak pernah berlaku selama ini. Sejak Sarawak berada dalam Malaysia. Apakah mereka mahu mengosongkan ataupun menyingkirkan orang yang betul berjasa besar pada Sarawak? Ini keadaan saudara. Begitu juga di Sabah dan di Semenanjung. Jadi bagi saya, kemudian bila dikatakan pilihan raya negeri ini adalah referendum. Referendum apa benda ni saya kata? Kononnya kalau kemerosotan undi berlaku, maka Anwar Ibrahim itu akan diturunkan. Saya kata, tang mana logikanya? Sepatutnya sekarang ini sudah sampai masanya rakyat berfikiran terbuka, kita galakkan rakyat. Kalau boleh biarlah sealiran. Saat ini anjung kuasa di Seri Perdana, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, biarlah dia takbir. Biarlah parti-parti yang mentadbir di negeri-negeri juga sealiran dengan pusat supaya mudah membawa kebahagiaan, membawa pembangunan untuk rakyat. Kalau anda ikhlas untuk rakyat. Tapi kalau anda merasakan aku bukan rakyat, susahlah sekarang saja. Saudara Abdullah Hussein dia kata rakyat Malaysia tidak boleh ditipu lagi. Itu benar saudara, saya rasa begitu. Saudara, apa kenapa nak kata berkawan dengan syaitan pula? Ni apa hal ni saudara? Saudara Syuhami Mak Yusof kerana mereka semua takut kerana salah.
Itu saya tak tahu. Sekarang ini macam mana yang selalu saya katakan, bahawa sebenar-benarnya semua mereka yang berada dalam Perikatan Nasional Pembangkang sekarang ni, bagi saya mereka digayut oleh kesalahan. Kalaulah waktu mula-mula nak tubuh kerajaan dulu, selepas pilihan raya umum, saudara, waktu itu di hadapan Duli Yang Mulia Pertuan Agong, seandainya Tan Sri Muhyiddin bersetuju jadi Timbalan Perdana Menteri, Perdana Menterinya Datuk Anwar Ibrahim, UMNO hanya jadi 26 kursi, saudara. Ada 36. Dan waktu itu juga, jangan lupa, 10 orang daripada UMNO sudah pun menandatangani SD. Dan mungkin juga mereka akan meminta supaya diizinkan mereka berada dengan Perikatan Nasional. Tinggallah UMNO dengan 16 kursi. Itu realitinya, saudara. Tapi sekarang, dah jadi berubah. Kerana keengganan, keegoan, memikirkan aku yang patut jadi Perdana Menteri. Walaupun parti pimpinan aku dapat 73%, 73 kursi, berbanding dengan Anwar Ibrahim, dia Pakatan Harapan dapat 82, tak, aku juga. Ini masalahnya. Dan sekarang ni mereka merasakan bahawa ada sedikit kesalahan. Itu yang keadaannya. Saya nak cakap lebih tak boleh. Malam besok kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bermimpi yang indah-indah bagi mereka yang merasakan bahawa boleh menang. Terpulang kepada anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.